Buletin 1.30 bersama saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, seleweng projek berjuta ringgit, Datuk Seri Najib, dua bekas menteri dijangka didakwa dalam masa terdekat. Juara Piala Malaysia, Kerajaan Negeri Perak umum insentif wang tunai, tapak rumah kepada pemain dan pegawai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, dua bekas menteri dan seorang bekas timbalan menteri dijangka didakwa di mahkamah dalam masa terdekat atas pelbagai kes penyelewengan projek bernilai jutaan ringgit. Seorang bekas pegawai khas Datuk Seri Najib dan seorang ahli parlimen juga dijangka menghadapi tuduhan. Dua bekas menteri dan bekas pegawai khas itu dijangka didakwa minggu depan. Kes membabitkan Datuk Seri Najib, seorang bekas menteri dan bekas pegawai khas itu difahamkan berkaitan projek pembekalan dan pemasangan panel tenaga solar kepada 369 sekolah di Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit. Projek itu didedahkan portal Sarawak Report pada Januari 2017. Datuk Seri Najib dikatakan meluluskan projek berkenaan kepada sebuah syarikat penyewaan kenderaan yang beroperasi di Bintulu. Sarawak Report turut menyiarkan beberapa surat ditandatangani Datuk Seri Najib yang mengarahkan Kementerian Pendidikan menganugerahkan projek dan membuat pembayaran terus kepada syarikat berkenaan walaupun terma dalam kontrak tidak dipenuhi oleh syarikat itu. Julai lalu, seorang bekas pegawai khas Datuk Seri Najib ditahan riman bagi membantu siasatan berhubung projek itu. Sebelum ini, bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazir Khalid turut memberi keterangan selama 5 jam kepada SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes sama Oktober lalu. Satu lagi kes membabitkan seorang bekas menteri berhubung penjualan tanah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Sebelum ini, media melaporkan sebanyak 97 transaksi meragukan membabitkan penjualan tanah DBKL seluas 273.27 hektar bernilai 5.63 bilion ringgit disiasat pasukan khas ditubuhkan Kementerian Wilayah Persekutuan serta SPRM sejak 31 Julai lalu. Menteri Wilayah Khalid Abdul Samad berkata, daripada jumlah itu 43 transaksi diteruskan jualan, 23 dirunding semula, 20 akan disiasat SPRM, 10 transaksi dibatalkan dan 1 transaksi dibawa ke mahkamah oleh pemaju. 5 daripada 43 transaksi itu dijual pada harga rendah berbanding harga sebenar. Namun pasukan petugas khas mendapati penjualan tanah itu boleh diteruskan kerana membabitkan pembangunan rumah mampu milik wilayah persekutuan. Bulan lalu, bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur mengakui SPRM memanggilnya lebih 12 kali berhubung isu penjualan tanah di BKL. Bagaimanapun, Datuk Seri Tengku Adnan berkata beliau tidak mempunyai kaitan dengan kelulusan tanah di Wilayah Persekutuan dan ketika mengambil alih jawatan menteri pada tahun 2013, beliau sudah memulangkan kepada Jabatan Perdana Menteri. Bagi kes bekas timbalan menteri pula, ia dipercayai membabitkan penyelewengan dana Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS bernilai 25 juta ringgit. Bagi ahli parlimen yang juga bekas pengerusi sebuah agensi berkaitan kerajaan pula, ia berkaitan komisen yang diperoleh daripada pelbagai projek kerajaan. Antaranya pembinaan lebuh raya pesisiran Pantai Barat WCE sejauh 316 km, pembelian ambulans oleh Kementerian Kesihatan dan penambahbaikan jalan raya di beberapa lokasi di Semenanjung. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad akan dianugerahkan ijazah kehormat Doktor Undang-Undang dari National University of Singapore NUS ketika beliau melakukan lawatan rasmi ke Republik itu mulai Selasa ini. Dalam satu kenyataan, Kementerian Hal Ehwal Luar Singapura memaklumkan Tun Dr. Mahathir akan melakukan lawatan rasmi 2 hari ke negara itu atas jemputan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Majlis pengurniaan ijazah itu akan berlangsung pada hari kedua lawatan Perdana Menteri. Pada hari pertama, Tun Dr. Mahathir akan menghadiri upacara sambutan, mengunjungi Presiden Halimah Yacob dan mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawat Lee Hsien Loong. Sejenis orkid juga akan diberi nama sempena nama Tun Dr. Mahathir dan isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Pada hari berikutnya, Perdana Menteri akan diraih pada majlis jamuan tengah hari oleh Menteri Kanan Emeritus Goh Chok Tong. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan beberapa pegawai kanan kerajaan akan mengiringi Perdana Menteri ke lawatan kerja berkenaan.
Selepas dianugerahkan pingat sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-62 Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Iskandaria semalam, pemain dan pegawai bola sepak The Bosgorus yang berjaya memenangi Piala Malaysia 2018 terus diberikan penghargaan apabila Kerajaan Negeri Perak hari ini mengumumkan insentif sebanyak RM10,000 dan satu lot rumah kepada setiap pemain dan pegawai pasukan bola sepak negeri itu. Menurut Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, insentif itu adalah inisiatif daripada kerajaan negeri bagi menghargai pemain dan pegawai pasukan bola sepak Perak yang berjaya membawa pulang Piala Malaysia selepas 18 tahun. Apapun tambahnya, insentif itu tidak termasuk yang diberikan oleh Persatuan Bola Sepak Perak. RM10,000 untuk setiap pemain dan juga selain daripada pingat yang telah diberikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada Kesri Sultan pada hari semalam, para pemain juga akan kita berikan setiap pemain satu lot rumah untuk setiap pemain. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian selepas ditemui pada majlis meraikan Piala Malaysia dan Piala Razak di dataran Pavilion Kuala Kangsar. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim turut berkenan meraikannya bersama pemain serta pegawai pasukan bola sepak dan hoki Perak. Pasukan bola sepak Perak yang dikenali sebagai The Bosgorus berjaya menamatkan kemarau 18 tahun dengan menumpaskan Terengganu dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Stadium Shah Alam 27 Oktober lalu menerusi sepakan penalti 4-1 selepas kedua-dua pasukan terikat 3-3. Manakala skuad hoki Perak berjaya memenangi Piala Razak dengan menewaskan negeri yang sama iaitu Terengganu juga menerusi penentuan penalti 3-1 selepas kedua-dua pasukan terikat 2-2. Selain insentif yang diberikan kepada skuad bola sepak Perak, kerajaan negeri juga akan membincangkan insentif buat skuad hoki negeri itu. Setakat ini, insentif buat pemain dan pegawai pasukan hoki Perak masih belum dibincangkan dalam mesyuarat Exco Kerajaan Negeri. Namun, Datuk Seri Ahmad Faizal amat berbangga dengan kejayaan yang diraih baru-baru ini. Seterusnya, pemilihan PKR bahagian Kuala Selangor yang tertangguh sebelum ini berlangsung hari ini di Dewan Majlis Daerah Kuala Selangor MDKL Besteri Jaya, Kuala Selangor. Proses pengundian menggunakan kaedah e-undi bermula 10 pagi hingga 5 petang membabitkan 17,737 ahli PKR. Sebelum ini, proses pemilihan bahagian itu yang sepatutnya berlangsung pada 28 Oktober lalu terpaksa ditangguhkan kerana masalah ketiadaan isyarat telekomunikasi di pusat pengundian di Stadium Tertutup Kuala Selangor. Polis kemudian menemui alat penghalang isyarat telekomunikasi di bahagian tempat duduk stadium berkenaan oleh petugas MDKL ketika melakukan kerja-kerja pembersihan. Persaingan merebut jawatan timbalan Presiden PKR di Selangor setakat ini menyaksikan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mendahului dengan undian sebanyak 18,453 undi berbanding pencabar tunggalnya Muhammad Rafizi Ramli yang memperoleh 15,045 undi. Datuk Seri Azmin mendapat sokongan 15 cabang Sabak Bernam, Sungai Besar, Serdang, Subang, Kota Raja, Sepang, Gombak, Kuala Langat, Petaling Jaya Utara, Petaling Jaya Selatan, Tanjung Karang, Ampang, Pandan, Shah Alam dan Hulu Langat. Muhammad Rafizi pula memperoleh sokongan daripada 6 cabang melibatkan Hulu Selangor, Kelana Jaya, Kapar, Kelang, Puchong dan Selayang. Selangor mempunyai keahlian paling ramai disahkan layak mengundi dengan 249,850 orang. Don't panic. Don't panic. Don't panic. Sementara itu, proses pengundian semula Parti Keadilan Rakyat PKR Melaka di 6 cabang negeri berkenaan berjalan lancar. Seramai 1,557 anggota PKR yang layak mengundi mula membanjiri pusat-pusat pengundian bermula jam 10 pagi tadi. Jawatan Kuasa Pemilihan Parti JPP PKR Melaka menerusi kenyataannya mengesahkan cabang Tangga Batu mempunyai pengundi paling ramai dengan 603 orang diikuti Jasin seramai 412 orang. Cabang Masjid Tanah 232 pengundi, Kota Melaka 180 orang, Hang Tuah Jaya dan cabang Alor Gajah masing-masing 66 dan 64 orang. Pengundian cabang Masjid Tanah dan Alor Gajah diadakan di Kompleks Japarun Lendu, Kota Melaka di Dewan Japarun Duyung, Hang Tuah Jaya di Pejabat Majlis Pimpinan Negeri PKR Melaka Bukit Piatu, Jasin di Dewan Majlis Perbandaran Jasin MPJ Alamanda dan Tangga Batu di Dewan Japarun Sungai Udang. Saya berharap supaya perjalanan kali ketiga tidak ada lagi lah. Sekiranya benda ini berjalan di pihak JPP berjalan dengan telus. Tidak ada meragukan berkamilah. Untuk pengetahuan pertandingan untuk undi ragu tidak ada dalam sini, hanya
Yang mengundi hari ini seramai 603 orang saja. Tempoh pengundian bermula 10 pagi hingga 5 petang kecuali cabang Hang Tuah Jaya daripada jam 10 pagi hingga 2 petang. Pengerusi JPP PKR Pusat Datuk Rashid Din sebelum ini dilaporkan berkata pihaknya menetapkan pengundian semula 6 cabang di Melaka dilakukan. Ekoran kehilangan data pengundi, masalah teknikal dan gangguan telekomunikasi. Pengundian semula itu hanya untuk anggota parti yang telah mengundi pada 20 Oktober lalu. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pemilihan Pusat JPP digesa mendedahkan senarai daftar tablet yang didakwa diceroboh perisian yang dipanggil PREY pada pemilihan di Julau Sarawak semalam. Gesaan itu dibuat Ketua Wanita PKR Zuraida Kamarudin agar JPP mendedahkan maklumat itu bagi menutup ruang spekulasi dan tuduhan. Dalam satu kenyataan, beliau mendesak JJP mendedahkan siapa yang memuat turun aplikasi PREY dan individu yang telah mengakses tablet untuk tujuan itu. Kenyataan itu dibuat selepas pemilihan PKR Julau digantung susulan dakwaan calon timbalan Presiden Rafizi Ramli mendakwa melihat seseorang mengusik tablet ketika proses pengundian. Rafizi mendakwa perisian bernama PREY dipasang pada tablet dan membolehkan ia dikawal dari jauh. Bagaimanapun, penulis teknologi Keith Rosario menjelaskan aplikasi PREY yang ditemui di tablet itu yang dinyatakan Rafizi sebagai malware adalah perisian anti kecurian. Bertemu kembali. Kerajaan Negeri Kedah memperuntukkan RM853.8 juta dalam bajet negeri itu bagi tahun 2019. Jumlah hasil diletakkan pada RM710 juta, susut RM69.5 juta berbanding tahun ini. Anggaran ini dijaga lebih realistik untuk dicapai berbanding RM779.5 juta yang dianggarkan bagi tahun 2018. Setakat 5 November 2018, jumlah hasil sebenar yang dicatat adalah 475.35 juta, iaitu 60.98% dari yang dianggarkan dalam bajet 2018. Yang mengambil kira anggaran hasil dan perbelanjaan kerajaan, bajet 2019 menganggarkan defisit sejumlah 57.78 juta atau 8.14%, yakni penurunan berbanding 10.19% pada tahun 2018. Datuk Seri Mukhriz berkata demikian ketika berucap membentangkan bajet 2019 di Dewan Undangan Negeri Kedah. Menurut Datuk Seri Mukhriz, kerajaan negeri juga bersetuju memberikan bantuan khas RM500 kepada 4,738 orang penjawat awam negeri itu dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM2.37 juta. Tambahnya, bajet itu menumpukan kepada perbelanjaan bersih, pengagihan sumber kekayaan dan kemakmuran secara saksama. Projek infrastruktur berkepentingan seperti pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim antara yang akan diberikan tumpuan menerusi pelaburan swasta, selain Hospital Pendang yang akan dibangunkan menerusi peruntukan di bawah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 27 rumah penduduk di Kampung Ulu Atuk Raup Pahang terjejas akibat banjir awal pagi tadi. Menurut Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Pahang, Colonel PA Zainal Yusof, ia melibatkan seramai 107 mangsa. Jumlah itu turut membabitkan seorang orang kelainan upaya OKU, 20 warga emas dan 2 bayi. Menurut Zainal, pihaknya menerima maklumat berkenaan rumah penduduk dinaiki air kira-kira jam 1.50 pagi. Satu pusat pemindahan kemudian dibuka pada jam 2 pagi di Sekolah Kebangsaan Ulu Atuk. Bergelut dalam fasa kehidupan berbeza bagi penghidap kanser adalah sesuatu yang amat mencabar. Rawatan semata-mata tidak cukup sebagai bahan penawar. Sebaliknya, sokongan moral komuniti juga memainkan peranan penting dalam meringankan beban. Satu konvoi amal membangkitkan kesedaran mengenainya dijalankan antara terapi terbaik kanser dalam memulihkan semangat hidup. Program ziarah sahabat kanser oleh Kelab Permotoran Tempatan membuktikan stigma masyarakat terhadap kelab seumpama itu bukan membuang masa atau hobi semata-mata. Zaki Yahya selaku Ketua Penganjur yang juga penghidap kanser mahu membantu dan memberi inspirasi beberapa insan senasibnya yang dikenali di Facebook untuk kembali bersemangat meneruskan kehidupan. Azmir Azaman antara penghidap kanser yang diziarahi menunaikan impian untuk menaiki kereta sport dan sekiranya diberi peluang mahu merasai menaiki kapal perang tentera laut. Terima kasih Abang
Zaki. Dengan kawan-kawannya. Dengan kawan-kawannya. Sudi datang rumah adik. Tunaikan impian adik. Azmir berusia 13 tahun mengidap kanser tulang sejak 8 tahun dan tidak bersekolah sejak darjah 4. Kira-kira RM3,000 sebulan keperluan dan rawatan Azmir diperlukan. Tahun ni dia boleh mengakak. Tahun depan dia tak boleh mengakak mengisut. Tahun depannya dah tak boleh terlantar. Dia makin tahun makin lembik, makin pergi hospital pun dia cakap tak ada perubatan macam ni. Setiap kampung pun dah tak boleh. Cik Zaki tu kita tak ada pertalian pun. Saya pun tak kenal dia. Tapi dia nak membuatkan benda ni jadi realiti untuk adik lah. Dia memang jenis orang yang pendiam, tapi dia memang amat minat kereta-kereta sport. Membabitkan kira-kira 100 buah kereta dari 15 buah kelab, konvoi bermula di kediaman Azmir, seterusnya menuju ke Bagan Lalang, Sepang. Perlumbaan lasak rentas halangan atau Viper Challenge semakin mendapat tempat di hati penggemar sukan ekstrim di Malaysia. Cabaran itu dilihat sebagai platform kepada masyarakat untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Lebih-lebih lagi, ada rakyat Malaysia yang berhasil mengharumkan nama negara ke pesada antarabangsa dalam sukan ekstrim baru-baru ini. Di era modernisasi ini, masyarakat semakin sibuk dengan aktiviti harian mereka sehingga tiada masa untuk bersenam. Viper Challenge menuntut seseorang individu untuk benar-benar fit dan cabarannya yang sukar baik dari segi fizikal maupun mental. Viper Challenge is designed in a way where we want to test people, but in a way that they're doing it with teamwork also. So a lot of obstacles that you see today also can be done as a team or to help each other out. Kursus halangan Viper Challenge secara tidak langsung membuktikan kepada orang ramai kepentingan tulang, sendi dan otot yang kuat diperlukan untuk aktiviti lasak berkenaan. Sementara itu, kejayaan rakyat Malaysia Muhammad Redha Roslan atau Mat Redha yang menjuarai Liga Cabaran Ninja NCL 2018 di Perth, Australia baru-baru ini sedikit sebanyak diharap dapat membuka mata pihak korporat untuk menaja penggemar sukan ekstrim dalam negara ke pentas antarabangsa.